guys, apa khabar semua? Mr. Shankar di sini dan kali ini kita nak buat apa? Dalam video ni kita nak buat soalan SPM ulangan tahun 2019. Cikgu, apa tu SPM ulangan tahun 2019? Okey, pelajar yang duduk SPM pada tahun 2019, kemungkinan mereka punya result tu tidak memuaskan. Maybe dia punya result tu fail, maybe dia punya result tu dia rasa dia boleh dapat yang lebih baik, dia perlukan result yang lebih baik. So, mereka ulang kertas peperiksaan tu. Yes, it's second chance. Peluang kedua diberikan kepada mereka untuk skor lebih baik. So, pelajar-pelajar yang duduk untuk SPM ulangan ini, mereka akan duduk untuk format yang sama, exactly the same paper, masa yang sama, everything the same, tapi bukan kertas sama SPM 2019 lah. Dia set yang baru, but format everything is same. So, hari ni kita nak tengok pada soalan kertas 2 bahagian A. Beberapa soalan kita nak tengok dalam video ini, but sebelum tu saya nak bagi tahu pada awak, just a reminder, join saya punya live stream every Friday pukul 9 malam. Kita lepak, kita cakap banyak benda, kita share banyak benda, and then saya bagi awak tips-tips untuk belajar macam mana nak score, and then ada juga beberapa episod yang kita buat free giveaway. So jangan lupa nak join cikgu live setiap Jumaat pukul 9 malam. So let's get into the paper now. Alright guys, so kalau kamu lihat dekat sini, ini adalah section A, bahagian A ya, bahagian A. So dia kata section A dia bagi berapa markah? 52 markah dan kamu kena jawab semua soalan. So jom kita lihat soalan pertama. So ini adalah soalan graf fungsi, graf function ya. So dalam graf function ni dia kata apa? The first one dia kata Raja satu menunjukkan rantau berlori yang memuaskan tiga ketasamaan. Alright, tiga ketasamaan, nyatakan semua ketasamaan itu. So dia nak awak tulis dia punya ketasamaan. Biasanya dia bagi awak ketasamaan, dia sudah awak lorikan. But dalam kertas ni pula, dia bagi ketasamaan. Dia dah bagi kawasan berlori dan kamu yang kena tulis ketasamaan dia. So, let's look at this question. So, kita ada berapa ni? Kita tengok betul-betul ya. So, yang pertama kalau kita nak buat ketasamaan, simple je kita tengok yang ni. Nampak tak garis ni? Inilah garis pertama. Dia punya limit sebab kawasan yang berlori tu dalam sini, betul tak? So, kalau ini adalah limit pertama, okay, apakah persamaan garis dia? Let's write the persamaan of this line. So, persamaan garis ini yang pertama ni adalah dia dah pun bagi dekat sini, nampak tak? Dia dah pun bagi ketasamaan dia. So kita tulis Y, okay, and then dia bagi X tambah 7. Dia bagi X tambah dengan berapa? 7. Cikgu, kenapa tak tulis sama dengan tu? Okay, kalau saya tulis sama dengan, dia akan jadi persamaan. Saya tak nak persamaan, saya nak ketaksamaan sebab saya nak menunjukkan dekat dia mana kawasan dia yang berlori. So kawasan dia yang berlori ini adalah di bahagian bawah garis ini. Kalau bahagian bawah garis ini, saya dah bagi tahu kepada pelajar-pelajar saya, bahagian bawah maksudnya dia lebih kecil. So kalau kamu nak lukis tanda lebih kecil, ada dua benda kamu boleh buat. Kamu boleh buat macam ni, lebih kecil, atau kamu boleh buat lebih kecil sama dengan. Ada dua benda ni. Apa beza dia? Kalau tanda lebih kecil, dia merujuk kepada garis putus-putus. Dan kalau tanda lebih kecil sama dengan, merujuk kepada garis yang apa? Solid. So kalau kamu lihat dekat sini, dia ni garis putus-putus ke garis solid? Yang ni garis putus-putus kan? Kalau garis putus-putus, kita akan buat lebih kecil. Ini adalah persamaan pertama awak sudah pun siap. Alright, that's the first persamaan kita dah tulis dah. Okay, persamaan yang kedua. Apakah dia persamaan yang kedua? Kita tengoklah, ni garis dia kan, persamaan yang kedua kan. Okay, so dia ada di bahagian atas. Kalau bahagian atas, iaitu kawasan yang berlori ini adalah sebenarnya di atas garis ini. So kalau di atas, dia lebih besar. Kalau dia lebih besar, mana persamaan dia? Inilah persamaan dia sudah pun bagi dekat sini. So let me highlight dia punya persamaan dulu supaya kamu boleh nampak. Ini persamaan yang dia sudah bagi. So kalau itu adalah persamaan dia, apa yang kita nak tulis? Kita tulis je. Kita tulis Y. Lepas tu kita tulis negatif 1/2X. Lepas tu tolak dengan 2. Kita salin saja persamaan yang dia bagi dekat sini. Tanda ni jangan letak sama dengan, sebab kita tengah cari ketaksamaan. Kalau ketaksamaan, saya dah bagi tahu awak, dia bahagian atas. Kalau atas adalah apa? Besar, dan dia ni garis yang solid. Kalau garis solid, dia besar atau sama dengan. So kita kata Y lebih besar atau sama dengan, maka ini adalah persamaan kamu yang kedua. Alright, okay, now let's look at persamaan yang ketiga. So dia punya kawasan yang berlori ni, dekat atas bawah ni dia berlori, dan dia stop dekat satu tempat sini. Nampak tak dia punya border ni? Kalau saya zoom, kamu boleh tengok semua garis ni dia stop sampai garis yang tegak ni, betul tak? Garis yang tegak ni, betul tak? So garis yang tegak ni lah persamaan kita yang ketiga kita nak bagi. So apakah persamaan dia yang ketiga? Alright, kalau garis dia tegak macam ni, kita confirm sudah tahu cara nak tulis persamaan. Very simple. Garis ni tegak, dia kena pada paksi apa? Dia kena pada paksi apa? X. Maka kita punya persamaan mestilah something like X sama dengan. Okey, itu adalah persamaan. Saya tulis persamaan. So X sama dengan, kalau saya nak tulis dia punya persamaan yang penuh, dia punya X ni dia kena dekat number berapa? Kalau ni kosong, ni 2, tengah-tengah ni number berapa?
1. So dia kena dekat 1, maka persamaan ini adalah X sama dengan berapa? 1 itu dia punya persamaan. Tapi kita nak buat ketasamaan. Kalau kita nak buat ketasamaan, kita kena bagi tahu dia di kawasan mana. Sekarang, tempat yang berlori ni, dia ada dua bahagian, sebelah kanan dan sebelah apa? Kiri. Tapi tempat berlori itu sebelah kiri kan? Sebelah kiri ni, nombor X ni semakin kecil ke semakin besar? Semakin kecil. Maka kawasan kiri ni adalah kecil dan kawasan kanan ni adalah apa? Besar. Itu maksud dia, kecil dan besar. So kalau kita nak tengok kawasan berlori ni, dia sebelah kiri, maka dia kecil. So kita tulis apa? X, dan kita tulis 1 dekat sini, dan dia lebih kecil, kita tulis lebih kecil. Betul ke jawapan saya? Tidak, sebab ini adalah garis apa? Solid. Kita kena buat sama dengan. Maka ini adalah 3 persamaan. Buat saja 3 persamaan ni, dapat markah berapa? 3 markah. Settle soalan 1. Sekarang kita akan lihat soalan nombor 2. Alright guys, soalan nombor 2 sekarang. So dia kata, alright, rajah 2 menunjukkan sebuah tingkap yang dipasang di sebuah rumah. So maksudnya ini adalah satu tingkap lah dia kata. Alright, dia kata bukaan tingkap itu dihadkan kepada 30 darjah dari fulcrum E dan fulcrum H. Maksudnya apa? Okey, ini adalah tingkap, ni adalah cermin dia kan. So dia kata apabila kamu buka cermin dia, dia punya darjah sudut yang dia buka tu 30 darjah. Itu adalah yang dihadkan. Maksudnya itulah maksimum dia boleh buka. Dia tak boleh buka lagi. So dia kata daripada fulcrum E dan fulcrum H. Maksudnya inilah pembukaan dia. So sudut dia dekat sini lah 30 darjah tu maksud dia. So let's see apa yang dia tanya sekarang. So dia kata it is given the length of EF sama dengan EK sama dengan 55. So EF adalah yang ini dan EK adalah yang ni. So jumlah dia adalah berapa? 55. That's it. Itulah dia maksudkan. So boleh tak cikgu lukis gambar ni dekat tepi supaya kamu nampak dengan lebih jelas lagi? Alright, cikgu lukis satu segitiga dekat tepi sini. Alright, anggap ini adalah segitiga yang kita tengah nampak ni lah dekat sini. Alright, so anggap dia sama saiz lah sama saiz. And then kita nampak sudut dekat sini adalah berapa darjah? Yang ni adalah 30 darjah kan? So 30 darjah itulah yang dia maksudkan dekat sini, 30 darjah. Make sense right? So itu adalah 30 darjah. Dan dia kata EF sama dengan EK. Maksudnya EF dan EK jarak dia sama, iaitu 55. So maksudnya kita kena faham yang ni adalah 55 cm dan ini pun adalah 55 berapa? cm. Itulah maksud dia. Alright. So sekarang let's say cikgu namakan dia lah. Yang ni adalah E, yang ni adalah K dan yang ni adalah apa? F. Kita tahu dua-dua ni sama panjang Okay, next dia kata apa? Name the angle which correspond, ataupun dia kata namakan sudut yang sepadan dengan sudut FEK guys. Mana FEK? Kita tengok dulu gambar dia. Mana FEK ni? Okay, ini adalah sudut F, E dan K. So ni sudut dia 30 darjah. So dia tanya dalam gambar ni mana lagi sudut yang sama dengan nilai FEK tu. Guys, logically speaking, kalau ini adalah cermin, kalau kita buka cermin sebelah sini 30 darjah, logically sebelah belakang sini pun mesti 30 darjah kan. So sudut tu pun mesti sama lah kan. Maka kita nampak lah sudut dekat belakang ni adalah sudut apa? G, H dan L. Kita boleh kata sudut G, H dan L, ataupun kita boleh kata L, H dan G. Sudut L, H dan apa? G. Guys, that's it. Itu adalah jawapan kamu. Sudut G, H, L. Dekat sini adalah jawapannya sudut G, H, L. Ataupun kamu boleh bagi sudut ataupun sudut L, H, G. Kamu tak payah bagi dua jawapan. Bagi satu jawapan sudah cukup lah. Right? So, next dia tanya apa? Jom kita lihat. Next dia kata, seterusnya hitung jarak tegak dari titik F ke garis EK apabila bukan tingkap adalah maksimum. So, kita tahu bukan tingkap dia 30 darjah maksimum. Dia nak jarak apa? Jarak tegak dari titik F ke garis EK. Alright. Mana titik F? Ni titik F. Alright. Ini adalah titik F. Dan ini adalah garis EK. Alright. Maksudnya dekat sini lah garis EK. Dan ini adalah titik apa? F. Tapi guys, korang tahu tak? Benda ni agak tricky sikit. Kenapa dia tricky tau? Dia kata jarak tegak. Betul tak? Dalam soalan tu, dia ada kata jarak apa? Jarak tegak. Jarak tegak maksudnya apa? Apa yang kita faham tentang jarak tegak? Garis yang kita buat tu dia mesti tegak dengan garis yang ditanya tu lah. Maksudnya, kalau saya anggap inilah garis EK, kalau saya ambil kira jarak ini, guys, itu tak betul sebab ini bukan jarak tegak. Jarak tegak maksudnya, dia mesti membentuk 90 darjah. Adakah ini 90 darjah? Tidak, kita tahu kalau ni 30, 180, balance dia berapa? Balance kita dia 150. Kalau 150, yang ni 75, yang ni 75. Maka garis ini bukanlah tegak. Garis tu bukan tegak. So, apa yang dia nak dekat sini adalah dia nak garisan tegak. Maksudnya, daripada titik F, dia buat satu garis. Dan garis ni mesti kena bentuk berapa darjah kat sini? 90 darjah guys. Itulah apa yang dia nak. So logically speaking, katakan cikgu lukis satu garis putus-putus. Inilah garis yang dia nak
di mana garis ni membentuk 90 darjah. Inilah jarak. So dia nak garis ni tau, dia nak jarak ni. Itulah apa yang dia nak. So kalau kita tengok segitiga ni, okay, let's say cikgu lukis segitiga ni sebelah kanan. Kita tengok apa bentuk segitiga dia. Katakan ni adalah segitiga yang cikgu lukis. Jarak tegak, okay, cikgu namakan dulu dia punya huruf dia. Yang ni adalah F, katakan. Yang ni adalah huruf yang tengah-tengah. Katakan yang ni lah, yang ni adalah huruf O, katakanlah. So yang ni adalah O dan yang ni adalah E. Itulah maksud dia. Inilah jarak tegak yang maksudnya. Inilah jarak tegak kan. Itulah jarak tegak dia daripada F pergi ke garis O tu, titik O tu. Itulah jarak tegak dia. So kita tahu sudut di atas ni berapa darjah? 30, dan sudut ni pun sama kan, 30 kan. So kita namakan je sudut ni 30. Dan kita tahu panjang EF ni adalah berapa sebenarnya? 55 guys. So kita tahu nilai dekat sini adalah berapa? 55. Sekarang kita tengah cari garis OF. Inilah apa yang kita tengah cari. Boleh tak kita gunakan trigonometri dekat sini? Sebab kita ada sudut, kita ada panjang sisi, kita guna je lah trigonometri. So trigonometri apa yang saya boleh guna? Okey, saya tahu kalau ini adalah sudut saya, yang ni saya panggil sebagai hypotenuse. Yang ni adalah opposite dan yang ni adalah apa? Adjacent, betul tak? So, formula mana yang kaitkan opposite dengan hypotenuse? Saya rasa formula yang paling sesuai adalah sin theta, betul tak? So, kita tulis sin 30 sama dengan so. Formula dia adalah so, opposite. Opposite dia adalah garis OF over hypotenuse. Dia sudah pun bagi berapa? 55 darjah guys. Dia sudah pun bagi 55. So, kalau saya nak cari jarak tegak, iaitu garis OF dekat sini lah. Cikgu namakan dekat sini OF. Inilah jarak tegak dia kan ni. Jarak tegak, betul kan? So kalau cikgu nak cari tu 55 bawa sebelah sana, kita kena darat dengan sin 30. So apa cikgu akan dapat? 55 darat dengan sin 30. Jawapan cikgu adalah 55 per 2, ataupun kita tukar dia kepada perpuluhan, kita akan dapat 27.5. Maksudnya kamu akan dapat 27. Okey, cikgu tulis jawapan dia terus, 27.5 cm guys. Itu adalah jawapan dia. Itulah jawapan untuk garis tegak daripada titik F kepada, tengok ya, dari titik F kepada garis EK. Itu jarak tegak dia lah, 27.5 cm. That's it. Itulah jawapan untuk soalan kedua. Alright guys, so 2 soalan daripada kertas 2 bahagian A SPM ulangan SPM 2019 kita dah pun selesaikan. I want to keep this video short, so saya akan buat the next question, soalan 3 dan seterusnya dalam video yang akan datang. Last but not least, jangan lupa untuk join saya dalam live stream saya setiap hari Jumaat pukul 9 malam. And then kalau kamu belum subscribe untuk channel cikgu, come on, let's do it. Go press the subscribe button. More and more content dia akan datang. So make sure you subscribe untuk saya punya channel. Like this video kalau kamu like, share dengan kawan-kawan awak. Dan saya akan jumpa awak dalam live stream saya every Friday 9 malam. And then until I see you in the next video, thank you. Bye-bye.